Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua yang berada di luar sana? Syukur kepada Allah SWT kerana Allah temukan kita pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini Ustazah Hajah Bibi akan membawa kepada anda perkongsian akidah di bawah tajuk beriman kepada qada dan qadar, iaitu mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3. Anda semua boleh lihat buku KSSM pendidikan Islam tingkatan 3 muka surat 111 pelajaran 14, insya-Allah. Supaya anda sentiasa akan bersama dengan Ustazah Hajah Bibi, jadi tekan butang like, share dan juga subscribe sebagai tanda anda menyokong saya, insya-Allah. Seterusnya kita lihat bahawa jenis qada beserta contoh. Qada boleh dibahagikan kepada dua. Pertama, qada mubram, yang kedua qada muallaq. Baik, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan qada mubram. Maksud qada mubram ialah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Contohnya, bangsa dan jantina seseorang yang telah ditentukan tidak akan berubah. Ini berpandukan dalil surah Al-Kahf ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, keputusanku itu tidak dapat diubah dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Anak-anak yang dirahmati Allah, Ustazah akan bawakan berhubung dengan qada muallaq pula. Apa yang dimaksudkan dengan qada muallaq? Ianya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang berubah kepada ketentuannya yang lain bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hamba. Contohnya anak-anak, untuk kita lebih mudahkan lagi penceritaan berhubung dengan qada muallaq ini, contohnya seseorang tu sakit. Seseorang yang sakit, qada asalnya sakit, tetapi diberi kesembuhan kepadanya. Bila dia sembuh, maka itu adalah qada yang berubah. Asbabnya apa? Sebab apa berubah kepada sembuh? Sebabnya dengan sebab ianya berdoa. Ataupun contoh yang lain, seseorang itu sakit, qada asalnya sakit, kemudian diberikan oleh Allah SWT dengan kesembuhan. Ini adalah qada yang berubah. Kemudian asbabnya apa? Asbabnya ialah dengan sebab bersedekah kepada fakir miskin. Jadi asbabnya itu adalah bersedekah kepada fakir miskin. Seterusnya, contoh yang Ustazah nak bawa ialah anak-anak semua. Pencapaian murid yang bersederhana lah dalam peperiksaan. Keputusan periksa sederhana. Qada asalnya keputusan periksanya sederhana, tapi ianya bertukar kepada cemerlang. Itu qada yang berubah, iaitu bertukar kepada cemerlang. Asbabnya apa? Kerana murid-murid belajar dengan bersungguh-sungguh. Itulah asbabnya. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan murid-murid semua faham. Ya? Okey. Ini berpandukan kepada dalil Allah SWT dalam firman-Nya surah Ar-Ra'du ayat 38-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likulli ajalin kitab.
Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tiap-tiap satu tempoh ada baginya hukum yang telah ditentukan. Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan apa-apa jua yang dikehendakinya, dan pada sisinya ada ummul kitab, iaitu Lauh Mahfuz. InsyaAllah, mudah-mudahan anak-anak pelajar semua faham dengan contoh yang Ustazah bawa berhubung dengan qada mu'allaq tu tadi. Kita tengok berhubung dengan isi pembelajaran konsep usaha dan doa. Ini berpandukan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Baik anak-anak, di sini kita melalui ayat ini kita nak melihat kupasannya. Sebagai orang yang beriktikad ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berusaha dahulu, barulah kita bertawakal. Baik, apa yang dimaksudkan dengan usaha? Usaha ialah berusaha menggunakan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai sesuatu maksud. Manakala tawakal pula ialah menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan keberhasilan perkara tersebut setelah berusaha bersungguh-sungguh. Ini yang bila kita sebut di sini dalam tawakal, maka itulah kita meneruskan munajat melalui doa. Jadi anak-anak, melalui ahli sunnah wal jamaah, kita perlu ada usaha, kemudian bertawakal dengan jalan berdoa kepada Allah. Objektif pembelajaran yang penghabisan pada hari ini ialah kesan beriman kepada qada dan qadar. Ianya boleh dibahagikan kepada 3 aspek, dari segi akidah, ibadah dan juga akhlak Islamiah. Kita lihat satu persatu. Dari segi akidah, ianya dapat mengelakkan diri daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yakin bahawa setiap perkara adalah daripada Allah SWT. Dari aspek ibadah pula, tekun melaksanakan ibadah kepada Allah SWT kerana mengharapkan rahmat dan keampunan Allah SWT sahaja. Yang ketiga, dari segi aspek Islamiah, dapat menjadikan seseorang itu bersabar dan redha ketika ditimpa musibah kerana yakin adanya hikmah pada setiap perkara. 2. Bersyukur atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana meyakini bahawa apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah terbaik untuknya. 3. Berusaha mencapai kecemerlangan dalam segala bidang kerana yakin Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kejayaan bagi orang yang berusaha. Baik anak-anak, sebelum penutup, Ustazah ingin membawa satu cerita di mana cerita ini berhubung dengan Rasulullah. Di mana Suhaib yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sangat hebat sikap seorang yang beriman. Sesungguhnya semua perkara baginya
ialah kebaikan. Tiada seorang pun merasai perasaan begitu melainkan seorang mukmin. Sekiranya dia mendapat kebaikan, dia bersyukur, dan itulah suatu kebaikan baginya. Dan sekiranya dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan itulah suatu kebaikan baginya. Semoga anak-anak dapat mengambil iktibar dan pengajaran melalui pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Supaya anda sentiasa akan bersama dengan Ustazah Haja Bibi, jadi tekan butang like, share dan juga subscribe sebagai tanda anda menyokong saya, insya-Allah.